من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di depan kaca TV sekarang, yang berada di atas talian, yang saya doakan agar terus diberkati pada hari Jumaat yang penuh barakah pada hari ini, terus committed, terus kuat dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita terus bersama pada hari ini Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Ya, sihat alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat Ustaz ya. Dah banyak kali dah kita tidak dapat solat berjumaat Ustaz. Kita di 22 Ramadan Ustaz. Dia bila solat Jumaat ni tak ada Ustaz. Dia kadang-kadang hilang hari. Betul Ustaz. Itu tanda maknanya penghulu segala hari. Penghulu. Bila tak bertemu dan tidak ada ritual solat Jumaat yang selalu kita dah, ialah satu suasana yang sangat-sangat berbeza. Betul. Kalau macam saya 30 tahun lebih hidup ni, ini adalah satu suasana yang sangat-sangat kita kata pelik dan banyak hikmah dia lah, subhanallah. Ya, jadi inilah hikmahnya digantikan dengan Quran Time ini bersama dengan tuan-tuan puan-puan yang di depan kaca TV. Kita doakan kalau selama ini kita diberikan nikmat untuk solat di masjid, ya, mungkinlah kalau saya ni kadang-kadang ada rasa tu macam berat, ya. Tapi lepas ni Ustaz tak boleh nak berat lagi dah, kerana bila Allah tarik itu kita rasa subhanallah, ya. Itu satu perasaan yang sebenarnya Allah nak beritahu kepada saya, kepada semua warga dunia bahawa Allah bagi itu dengan penuh rahmah, ya. Allah ini memang nak bagi rezeki macam-macam, ya. Tetapi ada orang yang kata tak payahlah ya Allah. Ya, saya cari sendiri, saya usahakan sendiri. Tapi bila Allah tarik barulah, ya, dia bila ditarik itu baru kita terasa Ustaz, ya. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada hari ini kita mendalami surah ke-51 bahagian yang kedua. Ya, ada dua bahagian sahaja. Semalam kita mendalami surah Az-Zariyat 1 hingga 37. Dan pada hari ini kita akan mendalami surah Az-Zariyat ayat 38. Sebelum itu kita akan mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi sebentar lagi. Cuma tuan-tuan pastikan ambil mushaf, ya. Bersedia, ya, untuk membuka mushaf ataupun boleh muat turun Smart Quran, ya, sebagai perisian untuk kita baca bersama, lihat, ya. Pasal melihat itu sendiri pun dia memberi kesan. Mungkin ada yang kata saya nak tengok kat skrin pun boleh, ya. Yang pentingnya ialah bila kita dengar dan kita lihat dan kemudian kita baca bersama, ya. Sama ada tuan-tuan nak baca perlahan ke kuat ke terpulang. Moga-moga Allah berikan kita pahala baca dan pahala tadabbur itu barakah, dan kemudian kerana kita dengar tuan-tuan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tiga sekali, pahala dapat, barakah dapat, dapat rahmat sekali, ya. Itulah Quran. Kita mulakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Tuan Fazrul, yang saya kasihi dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton setia Malaysia Quran Time. Hari ini kita nak sambung bahagian yang kedua, dan di permulaan ini kita nak mula seperti biasa. Kita tak pernah terlepas lagi Ustaz, memasakkan, macam memasak tu masak lawan. Jangan masak, bukan masak. Mana kita pasakkan pertemuan kita dengan surah Al-Fatihah. Dan dalam surah Al-Fatihah ni Ustaz, mungkin di antara banyak-banyak kalimah dalam surah Al-Fatihah ni ada satu kalimah yang mencabar bagi saya, dan juga barangkalilah mungkin pada tuan-tuan juga, iaitu kalimah ad-dallin. Ad-dallin tu kan dia bahasa Arab ni dia nama lainnya lughatud dad. Lughatud dad. Macam mana sebutnya tu Ustaz? Okey, masya-Allah. Sila kongsi sikit Ustaz. Okey, jadi kalimah ad-dallin ni kalau kita perhatikan, nama dia mad lazim kalimi muthaqqal, maksudnya berat. Kalimah
Panjang kalimah tu dan berat. Sebab apa berat? Sebab selepas huruf mat pada kalimah pada huruf dad alif tu, selepas tu ada sabdu. Itu yang jadi berat. Tapi banyak berlaku kecuaian ialah pembaca-baca sabdu yang pertama ada, sabdu yang kedua hilang. Contoh ghairil maghdubi alaihim walad, itu ada. Waladdallin. Pada lam hilang sabdu. Jadi kena hati-hati sebab sabdu ada 14 dalam Fatihah, semua kita kena jangkakan. So saya buat contoh dulu. Waladdallin. 6 harakat. 6 harakat tak ada diskaun lah. No discount. Sorry. Tak boleh macam 4 ke boleh ke 2 tak boleh. Adha tu tak boleh. Adapun lin tu boleh lah sebab dia mat arid li sukun. Okey. Jadi ingat mat lazim kalimi muthaqqal 6 harakat. Jadi jom kita sama-sama baca, perhatikan. Dan jadi Ustaz bila cakap tentang dot tu dia sebut itu masa saya pergi belajar dulu kan yang Pak Arab tu dia kata dia kena ke kanan ke kiri. Betul Ustaz. Okey. Cerita sikit cara sebut itu. Makhraj huruf dot termasuk dalam makhraj lidah, makhraj lisan kan, lidah kan. Ada banyak makhraj dekat lidah, antara salah satunya ialah huruf dot. Huruf dot bila kita menyebut huruf dot, bayangkan ini lidah kita. Ini lidah kita, ini hujung lidah, ini pangkal lidah Ini hujung menjelis sikit jadi hujung. Okay. Bila kita sebut dot tu terangkat lidah kita di tepi lidah kita ini, tepi sama ada kiri atau kanan, dia akan terangkat kena gigi geraham kita. Gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay. Kalau saya dah biasa dengan sebelah kiri kalau belah kanan boleh juga kan. Maknanya maksudnya terangkat lidah kita tu. Ada juga setengah-setengah baca dia terangkat tengah-tengah. Macam mana tu jadi dia bunyi tebal jugalah. Tapi banyak disebut dalam guru-guru kita ajar. Mesti ke kiri ke kanan tu ke kiri atau ke kanan biasanya macam itulah. Kalau saya sebelah kiri walam, lepas tu dia ada satu lagi sebab dia istitalah, dia memanjang. Maknanya dia tak boleh sebut secara on the spot. Tak boleh. Dia walam macam tu. Jadi Quran ni betul lah Ustaz. Ustaz Timizi kita pun kongsi dengan kita semua bahawa Al-Quran ni dia tak boleh baca ikut kita. Dia kan unzil kan. Dia mesti dengan bergurulah, jumpa guru, mesti talaqi dengan gurulah, jumpa guru. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti kita bersua mungkin kan. Kita baca sama lepas PKP, masya-Allah. Kita sama-sama baca insya-Allah Okey. Jom kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz dengan walau tadi okey, dan pastikan dulu. Betul Ustaz, kalau tak betul-betul tuan-tuan dia jadi walado. Walado. Itu dodol. Dia kena bok tebal. Bok. Okey. Latihlah nanti. Latih Baik. Jadi itu adalah bacaan Al-Fatihah yang kita lihat bersama berkali-kali setiap hari untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Salah satunya kita nak melihat jalan, kita minta petunjuk jalan yang lurus ikut kepada orang-orang yang telah diberi nikmat salah satunya Nabi Ibrahim. Semalam kita dah bincang Nabi Ibrahim ni menghormati tetamu kalau di sini dikatakan bawa lembu gemuk kalau dalam surah Al-A'raf itu lembu gemuk ni panggang pula Ustaz. Hanith maksudnya dahlah gemuk panggang pula. Dan bila panggang ni bukannya boleh masak on the spot. Nak kena buat persediaan makan masa lagi, asap lagi. Jadi apa yang berlaku ialah pada waktu ini beliau amat menghormati tetamu. Allah beri kabar gembira sebelum malaikat ini bertemu dengan kaum Lut yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita nak baca daripada ayat 38 hingga 46 dahulu, kisah Nabi Musa pula. Masya-Allah. Jom. Baik, ayat 38
Betul 38 hingga 46 Ustaz yang terletak di muka surat 522. Sebelum tu Ustaz saya nak share satu ni sahabat-sahabat di FB Puan Puan Mas Suza menyatakan hari ini alhamdulillah hari ini hari jadi mak saya masya-Allah. Bonda Masnah Hamim yang ke-68 tahun Ustaz. Oh subhanallah. Mak saya peminat setia Quran Time, selalu call tanya, "Tengok tak hari ni?" Oh masya-Allah. Dia tengok, mak dia tengok, dia call pula anak-anak. "Tengok tak ini subhanallah. Tengok tak Ustaz Fazrul ini?" Subhanallah. Okey. Selalu call tanya, tengok tak. Kadang-kadang pukul 11.30 dia dah sedia tunggu Quran Time, masya-Allah. Thank you Quran Time mengisi masa-masa mak penuh manfaat di kampung. Moga kami dapat bertemu semula. Allahu akbar. Samalah kami pun belum jumpa lagi mak ni. Selamat sana hilwah kepada bonda. Mak Ustaz ada depan TV tak sekarang? Ada juga Ustaz. Jadi sebab tu kadang-kadang dia bila baca tu bila habis tu lambai-lambai kan. Mudah-mudahan lah kan tergubat rindu yang subhanallah sana hilwah kita ucap pada bonda ni Masnah Puan Hajah Masnah Jadi kita baca sama-sama insya-Allah ayat yang ke-38. Surah Az-Zariyat ni Ustaz antara surah-surah yang agak mencabar jugalah bacaan dia. Saya pun baca tu berhati-hati juga takut ada tersilap kan perkataan-perkataan dia. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz. Saya pun ni juga kadang-kadang doakanlah kita. Makan musangking. Musangking belum lagi. Ya, okey. Jadi ayat 38 hingga 46 cerita tadi Ustaz cerita Nabi Musa ada kisah kaum Ad ada, Samud ada dan juga kaum Nuh sebentar tadi. Apa kisah Nabi Musa yang nak disampaikan agar kita faham konsep rezeki yang Allah beritahu di dalam ayat 38 sebentar tadi dan kepada Musa terdapat tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat tukar jadi ular macam-macam ada 9 lebih kurang begitu dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak tapi salah satu yang kekal sampai sekarang adalah yang kita tatap sekarang iaitu Al-Quran. Tuan
Tetapi apa yang berlaku pada Firaun ialah dia kata fatawalla, saya berpaling ataupun dia berpaling biruknihi. Ya, ruknihi ini maksudnya ialah bala tentera satu maksudnya, tapi juga dia punya rukun itu maksudnya kalau dalam bangunan ni tiang kan. Dia punya tiang dia tu dia punya ego dia. Dia punya tiang dalam hidupnya ni, jadi dia tengok pada bala tentera, dia tengok aku hebat. Okey, jadi dia berpaling biruknihi wa qala sahirun aw majnun, dan dia menggelar, dia menuduh kepada Nabi Musa itu sama ada ahli sihir ataupun gila. Kan, ini kaedahnya kan. Dan kerana dia bercakap begitu, maka Allah fa akhadnahu, iaitu kami menyeksa tenteranya, ya, Firaun dengan tenteranya. Jadi nak ceritanya dalam kehidupan kita ini, kalau seorang pemimpin, dia bukan seorang dia yang kena denda, tapi dengan orang-orang yang menyokong dia untuk berbuat perkara-perkara tidak baik. Yang kita, tuan-tuan, pada tahun 2020 ni, kalau ada pemimpin yang suruh buat tak baik, jangan sokong. Jangan sokong. Betul. Kita sokong hanya perkara yang ada asas di dalam Al-Quran, pasal khawatir nanti kita kena sekali. Macam kisah Nabi Lut kan. Nabi Lut pasal tak sokong, dia diselamatkan. Tapi yang sokong itu termasuk isterinya habis. Ya, yang itu kita tidak mahu, dan ini yang disampaikan bagaimana mereka didenda, diazab, fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Ya, ditenggelamkan dalam lautan wa huwa mulim, dia dicela. Sampai sekaranglah kita akan mencela nama Firaun dia, tak ada orang nama anaknya Firaun. Kan? Tak ada. Walaupun Firaun tu sebenarnya nama jawatan. Dia ada banyak Ramses 1 2 3 Ustaz ni kan. Tapi setakat ni saya tak jumpa lagi lah kan. Kalau Ustaz ada pernah jumpa ke? Tak pernah lagi. Walaupun dia bunyi Arab tak? Walaupun bunyi Arab kan. Boleh je cakap Muhammad Firaun ke kan. Tapi tak ada orang buat begitu, ya. Pasal apa? Pasal Allah dah cakap wa huwa mulim. Bila Allah cela, Allah kecam, memang habis. Ya, tetapi apa yang berlaku ialah Firaun yang suka kecam Nabi Musa. Sebabnya dalam hidup kita ini, kalau kita kena kecam, kalau kita buat baik, teruskan perjuangan, pasal itu menunjukkan kita ini mengikut Nabi Musa. Tapi kalau kita yang mengecam orang lain, macam Firaun, maksudnya kita bersedia untuk dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disambung dengan ayat 41, kisah kaum Ad pula. Ya, diberi azab apa? Rihal aqim, angin lagi. Angin, tapi kali ini penggunaannya rih al-aqim. Perkataan al-aqim itu, kalau tuan-tuan perasan, adalah perkataan yang pernah keluar pada ayat 29. Ketika isteri Nabi Ibrahim kata, aku ini ajuzun aqim. Aku ini adalah orang tua yang tidak subur ataupun yang mandul. Jadi bila istilah rihil aqim ini maksudnya adalah angin yang mandul. Ya, angin yang tidak membawa apa-apa kebaikan, malah pada ayat seterusnya dinyatakan selepas angin itu pergi, Ustaz, ya, dia akan menyebabkan apa? Membiarkan daripada sesuatu melanda itu menjadi seperti ramim. Ramim ini kalau tulang dah reput tu, kalau kita nak pegang dia tu, ya, kalau zaman dahulu ialah, kalau katakan saya pernahlah bekerja sekejap dekat luar negara dahulu, ada fosil daripada Brazil, daripada seluruh dunia lah datang ke tempat saya tu, kerja carbon dating, nak mengukur tulang itu ataupun fosil itu dah berapa ribu tahun tu. Jadi kena pegang berhati-hati. Kalau silap je, kadang-kadang sampel je tu 2-3 gram je, kalau hilang, Ustaz, memang kenalah dia. Kan? Ini berlaku kepada kaum apa? Kaum Ad. Subhanallah. Ya, Allah beri azab itu kerana mereka itu tidak beriman dan mengutuk, mengecam kepada rasul yang dihantar pada mereka. Disambung pada ayat 43 tentang Samud, ya, fa'atau, ya. Fa'atau ini maksudnya, Ustaz, utu ni maksudnya melampau-lampau. Dia bukan sikit-sikit. Kalau dia nak kutuk sampai orang tu tertekan darah tinggi, kau-kaunya, ya. Yang itu kena belajar kita, tuan-tuan, kita doakan tuan-tuan, generasi kita yang guna Facebook, guna Twitter, kan. Kalau nak tegur kan, tapi jangan tegur sampai orang tu masuk. Saya ada kawan, dia kena kecam sampai dia masuk hospital. Darah tinggi, Ustaz. Ya, tertekannya pasal apa? Kena kutuk. Jadi kita tidak mahu jadi generasi begitu. Apabila kita ada Al-Quran, mengambil pelajaran daripada kisah kaum Thamud sebentar tadi. Ya, kaum Samud ni apa kena? Sa'iqah, ya. Iaitu petir ataupun bunyi yang dahsyat, wahum yanzurun, dan mereka melihat perkara tersebut. Ya, disambung kemudian itu, dan mereka ini, apa yang berlaku pada kaum Samud ini, mereka ini pada ayat 45 tidak boleh berdiri dan tidak boleh minta tolong. Mereka ni confident, ya, mereka ni ekonomi bagus, dengan confident level lah, pasal mereka ni besar orangnya. Waktu itu tak boleh berdiri, Ustaz.
Allahu akbar. Bercakap tak boleh berdiri ini, saya pernah lah dulu sakit kaki kan, dan kita tengok pada tuan-tuan mungkin ada sebahagiannya makcik-makcik yang sakit kaki, tapi kita masih lagi boleh berdiri ya untuk pergi solat, ambil air semayang kan. Yang ini mereka yang kuat sador ni tak boleh berdiri dan tak boleh minta pertolongan apa-apa. Kerana apa? Kerana mereka melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak menghargai perintah Rasul, ya. Dan disambung dengan kisah Nabi Nuh pula, ya, innahum kanu qauman fasiqin. Kaum Nuh ini juga mereka adalah orang-orang yang merosakkan diri mereka dengan buat fasik, ya, perkara-perkara dosa, dan mereka melawan kepada mesej daripada Rasul. Jadi semua cerita-cerita ini Allah bawakan, kemudian Allah terus bawa kita kepada alam kita balik semula. Jom Ustaz, kita sambung balik di mana di dalam ayat yang kita akan baca ini nanti tuan-tuan, kita akan bertemu dengan teori-teori yang baru ditemui sekitar 50-100 tahun yang lepas. Tapi teori ini sudah keluar 1400 tahun yang lepas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita baca ayat 47 hingga 51. Baik, kita nak sambung. Sebelum sambung Ustaz, boleh Ustaz? Ya, Saya boleh. bacakan sahabat kita tadi, birthday ibu. Yang ni, Assalamualaikum, saya dikertih satu paka Encik Ahmad Gaz. Mewakili 11 adik-beradik Ustaz. Mengucapkan selamat hari lahir buat ayahanda tercinta Wan Abu Bakar bin Ahmad yang ke-74 Ustaz. Subhanallah. Juga merupakan penonton setia MQT. Dia kalau orang birthday ni Ustaz, ya. Kalau orang birthday tu kita cakap nanti kita nak bagi hadiah. Nanti ini kalau ya, bukan betul lagi ya. Dia kalau orang tu kita beritahu akan dapat hadiah, rasanya apa perasaan ayahanda 74 tahun tadi? Berbunga-bunga Ustaz. Berbunga-bunga. Menanti-nanti Ustaz. Nanti kan. Di dalam Al-Quran ni kita bertemu banyak kali Allah cakap nanti dapat hadiah syurga. Allahu akbar, masya-Allah. Kerana apa? Kerana kuatkan ibadah, kuatkan komitmen kepada Allah. Pada ayahanda 74 tahun, moga-moga Allah kurniakan syurga bersama Amin, anak ya Rabb. di depan skrin TV sekarang Betul, ini, Ustaz. bertemu kembali. Amin. Ya, hadiah tu bukan daripada saya, kan. Saya kalau nak bagi hadiah tu Kena post tak boleh? post. PKP. Susah sikit Ustaz, ya. Tapi hadiah itu sebabnya perasaan berbunga itu Ustaz. Ya, kalau katakan Ustaz dapat 2 kek, Allah, kan, kek. akan dapat 2 kek kalau. Okey. Kalau dapat Ustaz apa rasa Ustaz? seronok, Hari inilah nak buka petang nanti. Oh, masya-Allah, happy Ustaz. Happy, ya? Alhamdulillah. Kalau dapat betul-betul Betul-betul. lagi happy. Oh, lagi happy. Lagi Ada betul ke? Kita nak ucapkan terima kasih pada puan siapa tadi? Puan apa Ustaz? Hanisah daripada Kelang, ya, Oh. yang bagi betul-betul pada Ada Ustaz. kek hari ni lah? Ada betul-betul Oh, hari ni. subhanallah. Terima Ya. kasih, Puan Jadi Hanisah. terima kasih Masya-Allah. diucapkan. Jadi baru beritahu akan dapat pun dah happy kan? Betul, Ustaz. Dapat betul-betul lagi happy. Allahu Akbar. Cuma Allah tak Masya-Allah. bagi semuanya di sini. Masya-Allah. Allah bagi kita di sana. Mari jom kita tengok. Okey, ya. Jadi selamat hari lahir lah saudara buat Tuan Wan Abu Bakar. Dikata Ustaz, ayah hero kami. Mak hero kami juga. Ustaz Fazrul hero kami juga. Ya, subhanallah. Masya-Allah, Sama-sama masya-Allah Ustaz. kita Okey. doakan bersama. Jom tuan-tuan kita sambung bacaan kita. Menarik penerangan Ustaz tentang ayat ni. Yang perkara-perkara baru Ustaz Perkara baru. Penemuan baru yang kita baca dulu Okey, kita baca sekarang, jom kita baca dengan Murattal Hijaz pula Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم
Surah Al-Azim pada ayat 47 hingga 51 ini adalah penerangan Allah, ya. Allah highlightkan sekali lagi, tekankan kepada kita untuk melihat kembali pada alam, ya. Kalau tadi cerita benda yang di belakang, tapi alam ini benda yang ada di sekitar kita, ya. Tuan-tuan boleh keluar nanti tengok kepada langit, kami bina. Ya, dia sebenarnya wassamaa banaina, dah cukup dah Ustaz. Tetapi di sini wassamaa banainaha. Ha itu merujuk balik pada langit. Kalau dalam Quran ini, kalau Allah ulang sampai 2 kali tu, mesti ada. maksudnya tolong beri perhatian pada langit. Ya, rupanya saya sempat bagi tadi baca sikit. Langit ini Ustaz, ya, ataupun alam semesta, bukan sekadar langit yang pertama ni, langit yang seluruhnya. Kata Allah kat sini wa inna lamusiun, ya, lamusiun, sesungguhnya kami meluaskannya, ya, kami melebarkannya. Baru sekitar 2010 begitu saya baca di Wikipedia tentang idea the expansion of the universe. Bahawa alam semesta ini dia makin lama makin berkembang, makin berkembang. Itu sekitar berapa tahun, puluh tahun yang lepas lah. Tapi dalam Al-Quran 1400 tahun yang lepas, ada orang bertanya, mana Nabi dapat teleskop ni? Teleskop ke stetoskop lah? Antara itulah. Antara itulah, ya. Okey. Yang doktor tu yang satu, tapi ini yang tengok tu. Yang tengok. Nabi tak ada. Nabi tak ada, tapi macam mana Nabi boleh cakap bahawa alam ini sedang berkembang? Kena pakai konsep lambda, wavelength, macam-macam lah Ustaz. Yang pagi tadi saya tengok tu dah lupa dah apa yang belajar dulu tu, ya. Tapi rupa-rupanya siapa yang belajar fizik, siapa yang belajar astronomi, kosmologi akan lihat ayat 47 ini dan akan rasa amazing, ya. Dan apa kaitan dengan kita tahun 2020 ini? Allah akan luaskan alam ini Ustaz, ya. Kan kita akan masuk ke syurga kan, insya-Allah. Kita doakan tuan-tuan yang berada bersama Al-Quran ini. Kalau syurga itu dalam surah Ali Imran ayat 133 itu, ka'ardus samawati wal ardh, kan, seperti luas langit dan bumi. Luas langit bumi, tapi kalau luas langit dan bumi itu ataupun langit itu makin lama makin luas. Jadi syurga kita jadi macam mana nanti Ustaz? Allahu akbar. Makin subhanallah. Makin lama makin luas. Kan? Jadi bila Allah beritahu begini, sebenarnya Allah bukan sekadar macam rumah kita, kalau beli hari ni, ya, berapa 1600 kaki persegi tu, itulah juga 30 tahun daripada sekarang. Tetapi di syurga nanti, subhanallah, Allah tawarkan perkara ini kerana apa? Kerana kita sanggup untuk berjuang, sanggup untuk beribadah. Itulah mesej di hujung nanti Allah tekankan sekali lagi. Dan wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, ya. Bahawa bumi ini kami hamparkan dan ia adalah sebaik-baik mahidun. Mahidun ini daripada perkataan mahada, mahdi. Kan, minal mahdi ilal lahdi. Ustaz masih ingat kan? Daripada buayan hingga ke liang lahat. Itu kena menuntut ilmu. Jadi Allah jadikan bahawa bumi ini adalah macam buayan. Masya-Allah. Apa maksud macam buayan? Maksudnya dia selesa, ya. Kalau tidak Ustaz, ya, kalau tidak kita gempa bumi setiap masa je. Dan contoh-contoh gempa bumi yang berlaku beberapa tempat di dunia ini nak menunjukkan Allah boleh bagi gempa bumi setiap masa kalau kita ni nak beri tahulah ni tidak ikut pada perkataan Allah. Allahu akbar. Tapi Allah ini amat baik, sehingga kan pada ayat yang ke-49 Allah bawa sekali lagi, wa min kulli syai'in, pada setiap perkara itu Allah jadikan zaujain, pasangan, lelaki perempuan, siang malam, matahari bulan. Kalau hidup di sini, Allah mati, mesti ada hidup di sana, sana, ada pasangan takkan ada satu hidup saja. Jadi Allah bawakan perkara ini la'allakum tadhakkarun, untuk orang-orang yang mendengar pada zaman Nabi, fikirlah. Lu fikir kan, fikir apakah yang kamu siapkan untuk next life, ya, untuk kehidupan yang akan datang. Adakah cukup apa yang ada ataupun kamu kena betul-betul buat apa? Fafirru ilallah. Masya-Allah. Masya-Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Apa maksud fafirru? Dia macam debunga tu je. Kan? Bila Allah panggil saja, okey ya Allah. Baca Quran, okey ya Allah. Sembahyang, ya Allah. Macam berlumba-lumba, berlumba-lumba lari kepada Allah. Pasal apa? Pasal ada orang yang dia pergi lari mendapatkan dunia. Dunianya tak dapat sangat pun, kan. Tetapi bila lari bertemu Allah, bagi tuan-tuan yang lari, jom kita baca Quran pukul 12 kan. Jom kita pergi. Kerana kita mengejar perkara tersebut, inilah mesej yang Nabi sampaikan. Nabi cakap, inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku memberi peringatan ini daripadanya. Siapanya? Minhu Allah Subhanahu Wa Taala. Diulang balik pada ayat 51, inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku menyampaikan peringatan itu daripadanya, ya, bahawa Allah itu jangan ada selain daripada Allah yang satu. Untuk tauhidkan, untuk yakinlah, buatlah
beribadahlah betul-betul dan kita doa pada Allah SWT, kita jadi hamba yang terbaik. Kita nak menyambung selepas ini bagaimana ada orang yang tidak pergi kepada Nabi, malah dikutuk Nabi pula. Allah. Ya, ini kisah yang akan disambung pada sebentar lagi. Kita berehat sebentar Ustaz ya. Berehat sebentar. Bagi tuan-tuan yang ingin berbincang-bincang dengan keluarga, tolong kongsikan aktiviti tambahan. Kongsikan satu poin yang saya dah belajar tadi sebagai resolusi sebelum kita menyambung bahagian akhir surah Az-Zariyat. Kita nak ajak juga share banyak-banyak sempat lagi kita berkongsi agar pada hari Jumaat ni, Jumaat pada penghulu minggu, penghulu bulan pula. Penghulu bulan. Moga-moga Allah berkati tuan-tuan yang mengambil peluang. Kalau tak ada Facebook, call kawan, tengok sekejap ya, agar surah Az-Zariyat ini kita ambil panduan pada bulan yang mulia ini. Kita sama-sama bertemu kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Sebentar tadi kita sudah pun mendalami kepada surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, surah angin. Ya, daripada awal lagi Allah bercerita tentang angin yang membawa falhamilati waqra, ya, maksudnya hamil, ya, membawa debunga, ya, membawa, kalau falhamilati wiqra itu benda yang berat, ya, benda yang berat itu yang cumulonimbus itu, okey, membawa awan yang memberikan hujan yang bermanfaat. Tetapi di tengah-tengah tadi kita berjumpa dengan rihil aqim, ya, iaitu angin yang mandul, ya, yang memang bukan sekadar mandul tapi dia merosakkan sehingga menjadi ramim, bukan ramin Ustaz ya. Ramim itu itu sedap. Okey, ramim itu maksudnya seperti abu, seperti tulang yang reput, ya, berlaku kepada kaum terdahulu. Mengapa? Kerana mereka tidak menghargai kepada Tuhan yang menghantar. Ya, Tuhan boleh hantar angin, bukan angin maksudnya, angin, ya, ataupun menghantar angin yang baik sebentar tadi. Jadi apakah yang mereka buat? Sama sahaja sebenarnya daripada dulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada zaman sekarang, ya. Itu yang berlaku pada ayat 52 yang kita nak baca bersama, 52 hingga 55. Kadzalik, istilah pertama dalam ayat 52. Kadzalik ini maksudnya begitulah, memang dah sama je dulu sekarang, sama je, ya. Jadi Allah ingatkan agar apa? Agar kita ambil pelajaran. Kita baca dulu, kita lihat apa isinya daripada ayat 52 hingga 55 Ustaz. Ya, baik Ustaz. Sebelum baca Ustaz ni, tertariklah Ustaz ni. Tadi kita ada seorang ayah kan, birthday mak tu mak. Maksud ni Puan Hajah Sabariyah Saidin juga peminat setia Quran Time 76 hari. Subhanallah, maksudnya 76 tahun kot ni, 76 tahun. 76 hari. Sobi namanya. 76 hari minta ucap selamat lahir. Selamat sana hilwah kepada Puan Hajah Sabariyah Saidin. Jadi duk sebut-sebut ni Ustaz tentang kita share sana hilwah untuk sahabat-sahabat penonton kita. Saya rasa hari ni ada hari ulang tahun seseorang istimewa Ustaz. Bapa kepada rakyat Malaysia. Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi selalu panggil apa? Tok Aba. Oh, Tok Aba, masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita ucap sana hilwah Sana hilwah kepada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus permudahkan Tan Sri dan barisan kepimpinan Tan Sri untuk terus memacu Malaysia, negara kita tercinta ini, dengan payung dan juga naungan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu am wa antum bikhair Tan Sri, insya-Allah. Okey, jadi kita nak sambung Ustaz. Ya, ayat bacaan 52. Ayat 52 hingga ayat yang ke-55 Ya. Okey. Muka surat 500. Muka surat kita sekarang berada di muka surat 523. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 52 hingga 55 itu Allah menceritakan ya bahawa sebenarnya daripada dulu sampailah pada zaman Nabi sampailah kepada zaman ini sebenarnya kadzalik benda itulah yang akan berulang berlaku ya sebagaimana juga kalau katakan apa Nabi Ibrahim itu dikurniakan biulamin alim ya malaikat kata kadzalik kan Allah nak buat Allah buat kan dan perkara yang sama berlaku ada musuh ada orang yang memang degil yang kata apa sahir kamu ni adalah tukang sihir ataupun kamu ni gila kan ataupun orang cakap kamu ni tak berapa bijak sangat kot doesn't make sense kan istilah zaman sekarang ya bila membawakan kalau ada di kalangan tuan-tuan yang kata jomlah kita baca Quran kita nak bina syarikat kita ini dengan Quran mungkin ada orang cakap saya pernah juga berjumpa dengan orang kata yang Quran ini tak ada kaitan dengan bisnes dia. Kan? Dia kata I cannot see it. Kan. So yalah mungkin dia ada pelajaran yang tinggi dia cakap begitu tetapi itu perkara yang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Ya. Dan pada ayat 53 atawasaw bih ya iaitu apa? Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Ini tawasaw ni dalam surah Al-Asr dia Ustaz ya. Iaitu wasiat. Maksudnya wasiat ini kita beri biasanya ketika kita nak meninggal. Masya-Allah. Tak ada interest apa pun. Memang kerana nakkan kebaikan dan nasihat ini sebenarnya Allah beri kepada kita untuk kebaikan kita. Bahawa kalau kita nak ajak orang ke arah kebaikan ada orang yang tak layan kan dia buat tak beri perhatianlah buat bising ke dia kacau kita tak apalah kan pasal ini pernah berlaku pada Nabi kan kalau Nabi mengajuk ya maksudnya ketika Nabi bercakap orang lain bercakap Nabi dah lama tak bercakap dah ya jadi pada ayah-ayah ibu-ibu yang bercakap mengajak ke arah kebaikan anak kadang-kadang bercakap juga kan buat bising pula tu kita terima je lah ya. Kita terima kerana apa? Kalau katakan pada zaman Nabi itu bukan mereka lawan bercakap saja. Bukan sekadar buat bising, tapi balhum qaumun taghun. Mereka melampau batas. Betul Ustaz. Ya. Dan apa yang berlaku kalau katakan melampau batas? Kalau anak bising-bising itu biasalah ya, tapi kalau melampau batas dalam satu masyarakat fatawalla anhum fama anta bimalu. Ya. Iaitu apa? Berpalinglah dan kamu tidak dicela. Pada Nabi. Pasal Nabi rasa bersalah kalau katakan orang lawan Nabi rasa kalau tak berdakwah terus berpaling nanti rasa bersalah. Tapi Allah cakap fama anta bimalum. Ya, perkataan malum ini tadi ada kaitan dengan mulim sebentar tadi yang pada ayat 40 ya, iaitu apa? Pasal Nabi ni asyik kena kecam oleh orang-orang tidak beriman ini. Tapi Nabi tak nak beralih. Nabi rasa macam saya kena berdakwah. Tapi Allah kata kalau dia dah melampau sangat sampai nak membunuh apa sebagainya, silalah pergi ke Madinah. Silalah fokus kepada orang yang nak dengar ya. Wama fama anta bimalum. It's okay. Tapi dalam masa yang sama ayat 55 kalau ada peluang wadzakir. Berikan peringatan. Terus beri peringatan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini pentinglah untuk kita Ustaz ya, untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Allah ingatkan pada kita apa? Untuk menjemput rezeki ni. Menjemput rezeki yang luas banyakkan memberi peringatan ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya memberi peringatan bermanfaat pada orang yang beriman. Macam ni ceritanya ialah katakanlah tuan-tuan yang sedang tadi ada tengok ada yang dengar daripada pejabat. Subhanallah. Ya, dia cakap pada kawannya dengarlah Quran Time contohlah kan ataupun dia share. Kalau katakan kita rasa nak ke orang kat pejabat saya ni terima kan. Dahlah saya macam ni contohlah ya. Tapi Allah cakap beri peringatan. Kita tak tahu siapa di kalangan orang-orang yang mendengar itu yang akan mendapat manfaat kerana dia beriman. Kadang-kadang pada zaman Nabi ini beriman tapi dia simpan je. Ada dekat pejabat tu dia tak pakai kopiah, tak pakai songkok macam saya kan. Tetapi dalam hatinya itu bila dia dengar, dia kadang-kadang lebih cepat lagi untuk mendapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan sebentar tadi. Jadi Allah beritahu begini pada Nabi agar Nabi tidak buat judgement ya, agar sahabat
ingatkan ahli keluarga, walaupun nampak macam ada orang buat tak tahu saja, jangan buat judgement. Ayah ibu di rumah terus memberi peringatan pada anak, jangan buat judgement, pasal pada saatnya kalau dia beriman, anak itu yang lebih cepat solat, Masya Allah. dia bentangkan sejadah, dia yang baca Quran lebih daripada ayahnya, Masya Allah. ya. Kerana apa? Kerana kita melaksanakan tugas pada ayat 55. Dan apakah peringatan yang terbaik? Mari kita sama-sama sambung pada ayat 56 hingga hujung. Allah beritahu formula peringatan terbaik dan kesannya rezeki kita nanti akan diluaskan. Jom, Ya, Ustaz. baik, kita nak sambung Ustaz. Sebelum tu terima kasih ya kepada bonda Puan Bainah Terdin. Jauh Ustaz, peminat setia kita Ustaz. Dari Kota Belud, Kota Belud, Sabah, bah? Sabah bah. Kau dah ya. sampai bah? Ya, isteri saya orang Sabah. Oh, oh ini orang Sabah. Boleh bakal aku. Tak boleh tak? Ini geling-geling ni macam lain pula. Okey. Oh, terima kasih Puan bonda Bainah Bainah macam itulah. Dari Sabah dan banyak sahabat-sahabat kita, bukan kata di Malaysia, di inilah sahabat-sahabat kita di Singapura pun tak putus-putus bersama kita. Ada Puan Rozi, Puan Alina, semua tadi masya-Allah. Terima kasih banyak kerana bergabung dengan kita di penghulu segala hari ini, di penghulu segala bulan Ustaz. Jadi kita nak sambung Ustaz bacaan kita insya-Allah pada ayat yang terakhir Ustaz bacaan Bacaan terakhir. menghabiskan surah Az-Zariyat Az-Zariyat. di ayat 56 Ustaz ya. Yep. 56 hingga ayat 60. Surah 523. Muka surat 523. Tadi mula-mula saya baca Nahwan, dan sebelum kita rehat tadi saya dah baca Hijaz. Baru sebentar tadi saya baca Jiharkah. Jadi yang penutup ni mungkin saya nak baca dengan Sabah pula. Sabah. Sabar je lah Tolong sabar pula insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat 56 hingga 60 mengakhirkan perbincangan ataupun hujung surah Az-Zariyat ini. Ya. Allah memberi tahu kepada saya, pada tuan-tuan sekalian, apakah tujuan, purpose kehidupan kita jin dan manusia, iaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk liya'budun dalam fi'il mudhari' Ustaz ya, maksudnya terus mengabdikan diri, menghambakan diri kepada siapa? Ya. Sudah tentulah kepada tu yang ada tu, khalaq tu itu hanya satu saja, bukan khalaqna. Ada tempat lain dalam al-Quran tuan-tuan akan berjumpa khalaqna ya, tetapi di sini Allah letakkan khalaq tu, aku jadikan, aku ciptakan hanya untuk diibadahkan. Betul. Esa oleh hamba-hamba di kalangan jin dan juga manusia. Ada dua Ustaz ya, jin dan manusia. Pasal salah satu perbincangan ulama ialah jin dahulu baru manusia. Pasal jin ini dia kadang-kadang boleh menjadi penghalang kepada manusia untuk menjadi hamba beribadah pada Allah. Ya, jadi kita kena selalu kita berdoa, tapi kadang-kadang bukan jin yang mengganggu. Manusia tu sendiri mengganggu. Ya, itu sebabnya dalam surah An-Nas, minal jin wan nas, yang kadang-kadang dia ganggu kita kan. Betul, kita nak buat baik tapi dia kacau-kacau kita. Tak apalah, kita doa agar dia jangan kacau. Ya, jauh. Syuh bulan Ramadan pula kan. Okey. Jadi di sini Allah menyatakan ayat yang menarik pada ayat 57. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, aku tidak menghendaki kepada rezeki dan tidak perlu diberi makan. Masya-Allah. Ini memberi komentar kepada satu ialah
ada orang kata Tuhan ni perlu bagi makanan-makanan. Ini dalam amalan-amalan syirik ya, memberikan makanan seperti apa, kalau zaman sekarang ni ada bagi buah lah, tapi pasal nak jimat punya pasal dia bagi buah yang boleh tahan lama, tak busuk-busuk kan. Jadi Allah memberi peringatan kepada kita ya, pada adik-adik ya, kalau katakan melihat perkara-perkara tersebut itu sebenarnya tidak diizinkan. Okey. Tapi lebih daripada itu sebenarnya hamba pada ayat 56 sebelahnya rezeki. Ustaz ya. Pasal ada orang yang dia tidak mahu jadi hamba kerana dia sibuk mencari rezeki. Masya-Allah. Sibuk mencari rezeki. Dia sembahyang dia lewat ya, ataupun dia Qurannya kurang. Pasal apa? Cari rezeki. Cari rezeki. Ya, pergi kerja pagi, balik petang apa sebagainya. Sebenarnya apa formula yang Allah beritahu dalam ayat 56 57 ini ialah kalau jaga ibadah betul-betul, jadilah hamba ya, betul-betul, maka rezeki ini Allah cakap pada ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Masya-Allah. Inna penekanan Allah, huwa itu pun Allah, ar-razzaq pun Allah. Masya-Allah, hebat. Berapa kali tu Ustaz? Kan, 1 penekanan 2 sampai 3 4 kali. 4 kali. 4 kali. Tadi kalau kali yang inna Allah huwa ar-razzaq. Masya-Allah. Kalau dah 4 kali itu maksudnya kalau tak faham juga tu kan, okey. Masya-Allah. Nak ceritanya apa? Kalau sesuatu organisasi dalam PKP ini, dalam COVID-19 ini terjejas. Sebenarnya Allah yang sama boleh dia angkat dan bagi company ini okey, yang ini tak okey. Kadang-kadang dalam satu company itu staff yang ini dapat gaji sama, tapi staff ini okey pula, yang ini tak okey. Tayar pancitnya kena pergi hospitalnya, itu ini apa sebagainya. Siapa yang tentukan? Sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai, yang memegang simpanan rezeki ini, Ustaz. Inilah formula. Biasa dalam seminar ada yang cari formula menjemput rezeki, Ustaz ya. Sebenarnya formula itu ada dalam surah Az-Zariyat bagi pemimpin ya, ketua-ketua yang sedang mendengar sekarang. Sebenarnya kalau nak shortcut, perkasakan ibadah dalam diri staff di company, insya-Allah akan dijaga. Masya-Allah. Akan dijaga ya. Tapi kalau kita rasa macam tak apalah, saya nak fikir sendirilah, saya nak uruskan sendiri kan. Saya takkanlah kita tak berusaha. Berusaha penting, tetapi usaha itu mestilah dalam status kita menjadi hamba. Kan, pasal kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah Ustaz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, padamu ya Allah kami ini bukannya engineer, penceramah, doktor, fotografer, cameraman, bukan. Kami ini paling tinggi status di depan Allah SWT adalah hamba. Hamba. Cameraman hamba. Ya, buat seperti mana yang tuan-tuan dapat saksikan sekarang ini adalah kerjasama, sumbangan, kesungguhan cameraman yang tidak berbelah bagi, memberi perhatian ya, dan hasilnya tuan-tuan dapat manfaat ini. Belum lagi kita cakap tentang frontliners kita Ustaz, yang sedang masih lagi konsisten walaupun PKPB tetap juga kuat semangat. Sebenarnya mereka beribadah cara masing-masing. Ya, cara masing-masing, dan Allah akan pastikan rezeki mereka okey. Tapi kalau katakan frontliners ataupun cameraman ataupun penceramah ya, dia buat sambil-sambil je, asalkan jalan-jalan lah kan. Dah buat macam mana kan, dah kena kerja. Contoh dia begitu. Sebenarnya khawatir ibadah itu tak buat betul-betul, rezekinya akan lama ditarik. Dan ini mesej, itu sebabnya ada taman A dapat hujan, taman B sebelah tak dapat hujan. Ya, padahal angin tu tiup juga. Allah sebenarnya yang mempunyai jadual, mengaturkannya, dan di hujung itu ya, ayat 59 60 itu saya nak minta Ustaz kalau boleh ulang balik ayat 59 Ustaz. Pasal ayat 59 itu tak famous, tapi mesejnya famous. Masya-Allah. Jom Ustaz kita tengok. Baik. Ayat 59 saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون صدق الله العظيم.
Maka sungguh untuk orang yang zalim, yang berbuat dosa, ada bahagian seperti bahagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Oh, masya-Allah. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan yang sedang mendengar perkataan zanuba. Zanuba. Ya, zanuba ini ada yang tersilap terjemah sebagai dosa. Ya, dia ada kaitan. Zambun itu dosa, tapi di sini kalau terjemahan sebahagian Al-Quran ialah bahagian. Ya. Dia kalau dia ada kaitanlah zambun dosa dengan zanuba ini. Kalau zambud dabbah, ini bahasa Arab sikit pada hari Jumaat ini, tuan-tuan sekalian, zambud dabbah itu maksudnya ekor binatang. Allah. Ya, ekor binatang. Maksudnya yang di hujunglah ya. Kalau katakan hum aznabul qaum, mereka itu adalah kaum yang paling belakang. Masya-Allah. Okey. Jadi kalau katakan zanab itu bahagian paling belakang dan kalau al-muznab ya, itu maksudnya gayung. Tiba-tiba pula jadi gayung Ustaz, gayung yang ambil air daripada perigi tu. Bahasa Arab ni jadi begitu ya, pasal dia ekor dengan gayung dan juga dosa. Ada kaitan ke tak ada kaitan Ustaz? Mencabar juga tu. Mencabar juga ya. Macam jauh tak? Macam jauh kan. Tapi rupa-rupanya siapa yang berbuat dosa di dalam diri, dalam keluarga, dalam organisasi, ketika bekerja dan sebagainya, sebenarnya dia sedang gayungkan perlahan-lahan bahagian yang paling hujung. Oh. Iaitu bahagian paling hujung dengan makan yang pangkal Ustaz ya. Kalau buah-buah tu yang pangkal dengan hujung, mana yang paling manis? Pangkal dengan hujung yang Kalau buah mangga yang paling manis ni dekat mana? Ini mencabar nak fikir mangga pula hari ni ya. Mangga pula. Mangga pula semalam bersangking Ustaz ya. Okey. Jadi yang paling awal yang manis ya. Jadi hujung tu yang baki-baki. Jadi sebenarnya siapa yang berbuat dosa sebenarnya dia sedang menggayung, sedang menggayung bahagian yang hujung-hujung iaitu perkara yang tak bagus, azab daripada siapa? Daripada Allah SWT. Sebabnya dalam organisasi, dalam keluarga, tuan-tuan sekalian, kita mohon ampun daripada Allah pada bulan Ramadan ini, ya, dalam doa nanti Ustaz ya. Ustaz tolong doa sama-sama kita. Kita tak nak bahagian hujung-hujung. Sehingga kan hum aznabul qaum, iaitu mereka adalah orang kaum yang paling hujung, adalah kerana apa? Kerana apabila banyak dosa, banyak kezaliman berlaku, fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun pada ayat 60 akhir. Maka celakalah orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan pada mereka. Pasal apa? Dekat dunia dia dah dapat dah semua angin-angin yang baik. Angin aircon dah dapat. Angin apa lagi Ustaz? Angin dapat musangking, angin menemukan bunga tadi tu, musingkan dia dah ambil semua. Jadi pasal dah habis angin baik-baik dia ambil kat dunia, ke akhirat kerana dia tidak buat persediaan ya, memanfaatkan angin yang ada untuk menuju pada Allah, maka Allah tarik angin baik, berikan angin yang amat panas. Itulah yang dijanjikan dan ia benar-benar boleh berlaku, yang moga-moga kita jauh daripada perkara tersebut Ustaz ya. Jadi 3 perkara yang boleh kita ambil sebagai pelajaran daripada bahagian kedua surah Az-Zariyat pada hari ini. Jom Ustaz kita sama-sama lihat apakah 3 perkara tersebut. Masya-Allah. Resolusi kita sebelum itu Ustaz ada nak ada ni sahabat ni Nur Izzatul Husna, alhamdulillah kalau kat Mesir baru 6 pagi. 6 pagi. Tapi setiap hari setia dengan Quran Time, masya-Allah. Moga terus diberkati di bumi Mesir ya, dan terus bersama Al-Quran. Dan saya nak ambil kesempatan juga Ustaz. Tadi tengah scroll ada cikgu saya Ustaz. Ada cikgu. Allahu akbar. Di Terengganu. Di Terengganu. Dulu dia cakap dia tengok saya baca Asmaul Husna dekat perhimpunan kan. Jadi gini baca Quran, dia kata Allah, cikgu ni barakah doa cikgu lah ni Cikgu Surina binti Mak Lazim. Dia ngajar geografi dulu kalau geografi. Jadi Ustaz cerita banyak ni pasal ni, subhanallah. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Hari Guru bila pula? Kalau tak silap 16 Mei besok 16 kan. Jadi besok Ustaz Tirmizi Ali. Jadi saya nak ambil kesempatan hari inilah. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Dan juga nak ucap selamat guru juga pada guru kita, Fadil Ustaz Fazrul kita yang banyak bagi ilmu pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT tambah barakah dalam kehidupan guru-guru, cikgu-cikgu semua ya. Selamat Hari Guru ya. Okey, jadi macam mana Ustaz tadi? Kita bersama dengan resolusi ya, kerana guru-guru yang mendidik kita selama ini membawa pada resolusi amal ini. Moga-moga pahala itu terus pergi kepada akaun cikgu-cikgu yang mengajar, yang berada bersama pada hari ini. Mari kita tengok 3 resolusi yang boleh kita ambil. Yang pertama, penuhkan aktiviti harian dengan kehambaan pada Allah, bukannya dengan bersenang lenang ataupun sambil sembrono sahaja Ustaz ya. Berteraskan pada ayat 43, kaum terdahulu kerana yamatta'un, mereka bersenang selenang, maka Allah mengazab mereka. Kita tidak mahu jadi begitu. Yang pertama,
Yang kedua, kita segera melakukan apa sahaja untuk Allah, fafirru ilallah, ya. Macam angin juga, kita terus ya berhembus, berlari menuju Allah bila Allah panggil untuk apa sahaja kebaikan, sama ada dekat WhatsApp kita dapat mesej kebaikan, dekat Facebook ya, ataupun ada ceramah ke, ada azan, kita cepat-cepat. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin baiki atau mendapat lebih rezeki, nak baiki syarikat, nak baiki diri, keluarga, income lebih lagi, kuatkan ibadah. Kemaskan ibadah, kemaskan kehambaan, bukan sekadar ibadah fizikal. Maksudnya kadang-kadang sembahyang tapi dalam tu tak terpaksa kan. Jadi dalam kita itu seorang hamba, ya Allah, kami bertugas, kami bekerja, kami hamba, kami buat yang terbaik kerana inilah kelebihan yang Engkau berikan, pinjamkan, kami ingin bertemu kepadamu ya Allah. Masya-Allah. Mari Ustaz kita doa bersama. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Kami kini di 22 Ramadan, ya Allah. Penghulu bulan ini, tetamu yang istimewa ini akan pergi tak lama lagi meninggalkan kami, ya Allah. Justru ya Allah kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu, ya Allah. Apalah kiranya ya Allah Kau ampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami. Ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah. Rizqikan kami semuanya bertemu dalam keadaan kami beribadah kepadamu dengan malam Al-Qadar, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kesembuhan buat sahabat kami yang kini masih dirawat, ya Allah. Kurnia perlindungan kepada saudara-saudara kami barisan hadapan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, panjangkan usia pemimpin kami khususnya ayahanda kami, Perdana Menteri kami, ya Allah, dalam penuh ketaatan dan juga senantiasa dipandu dengan wahyu daripadamu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di hadapan kami saat ini kalammu Al-Quran, mata kami melihat, membaca, memahami, mengamalkannya. Telinga kami saat ini, ya Allah, pinjamkan kami, ya Allah, agar telinga kami tidak jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran membaluti jiwa-jiwa kami, ya Allah. Lidah kami, ya Allah, lidah yang fasih menyebut 6,236 ayat daripada Al-Quran. Seperti kami fasih juga menyebut kalam-kalam yang lain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghulu segala hari ini kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, mentaati perintahmu, ya Allah, menjauhi laranganmu, ya Rahman. Anak-anak yang mentaati ibu dan ayah kami, ya Allah. Anak-anak yang tidak pernah lupa akan jasa pengorbanan ibu dan ayah kami. Anak-anak yang tidak lupa akan ibu dan ayah kami yang kini keseorangan di kubur sana, ya Allah. Maka ya Allah, jadikan anak-anak kami pula nanti anak-anak yang saleh dan salihah. Anak-anak yang celik Al-Quran, mampu membaca Al-Quran ke telinga kami di saat kami terbujur kaku, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin 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 ya rabbal alamin. تقبل يا كريم. Inna wa minkum taqabbal karim.
Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Amin, ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru kepada guru-guru, guru Ya. tajwid. Silakan Yo. beri soalan tajwid. Baiklah, untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk soalan tajwid pada hari ini, sila perhatikan di kaca TV kita ataupun di skrin kita sekarang. Soalan yang kita ingin ajukan iaitulah berikan, mudah je Ustaz ni. Mudah ya. Berikan, Cikgu biasa bagi mudah-mudah je. bagi mudah-mudah Ustaz. Berikan 4 contoh hukum idgham ma'al ghunnah dalam ayat-ayat yang saya bacakan hari ini, ya. Bukan bila ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Bagi clue sikit Ustaz. Ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Ya atau waw atau mim atau nun. Oh, clue Ustaz. Jadi fafirru maksudnya bersegeralah menjawab. Hantar jawapan nanti Ustaz. Baik, Sila ya, Ustaz. hantarkan jawapan ya. Dan kita ada soalan tadabbur daripada surah Az-Zariyat. Mari sama-sama kita perhatikan. Ya. Manakah ayat dalam surah Az-Zariyat yang menerangkan ibadah dan rezeki berkait rapat? Masya-Allah. Ya, manakah ayat dalam surah Az-Zariyat yang menerangkan ibadah dan rezeki berkait rapat? Hantarkan ke nombor 0115856447 ataupun tuan-tuan boleh sahaja memberi jawapan di Facebook, Ya. letakkan hashtag quiz MQT. Ya. Ustaz ya. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, kita berada di penghujung pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini, Allahu dan Akbar. kita masih lagi dalam kempen kita, Ya. kita menyebarkan Allahu Akbar. mushaf Sebarkan wakaf Al-Quran kerana kita ingin berkongsi Ya. rasa manisnya mukjizat akhir zaman ini kepada seluruh pesakit-pesakit yang mungkin belum lagi kita sudah edarkan Betul, ya Ustaz. kepada hospital-hospital, dan ada lagi hospital yang memohon untuk mendapatkan mushaf untuk ditatap oleh pesakit Allahu Ustaz Akbar. ya. Jadi terima Alangkah kasih. rahmatnya mereka ni dapat Menatap maknanya kita Al-Quran. ingat juga kepada dia Betul. walaupun dalam keadaan kesakitan, Betul. ujian Selain daripada sebagainya. hadiah hamper ke Ya, beras betul, ke, Ustaz. Betul, Ustaz. rupa-rupanya tuan-tuan yang menghadiahkan Allahu mereka Akbar. Masya Allah. Al-Quran Allahu Akbar. kepada mereka. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita insya-Allah bertemu lagi.